Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka tinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sama-sama kuliah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran yang patuh ahli sunnati wal jamaah. Ini penting kerana kadang-kadang platform tadabbur Al-Quran ini disalahgunakan oleh golongan yang menyeleweng untuk menyebarkan fahaman-fahaman mereka yang menyeleweng. Jadi memang bagus kita itu mengambil pengajaran dari Al-Quran, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu berhati-hati supaya kita tidak terpedaya, terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnati wal jamaah. Makanya untuk memastikan tadabbur kita ini patuh kepada prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, maka saya berpandukan kepada tafsir yang mu'tabar, tafsir ahli sunnah wal jamaah yang masyhur, yang mu'tabar, iaitu tafsir yang dikenali sebagai tafsir Al-Qurtubi, ataupun nama panjangnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Walaupun kita berpandukan kepada kitab tafsir, tetapi kita tidaklah sampai begitu mendalam kupasan tafsir sebagaimana yang dikupas dalam kitab-kitab tafsir dengan bahasanya, dengan barisnya, dengan khilaf ulama dari segi qiraat dan sebagainya. Tidaklah sampai begitu kerana masih lagi tujuan kita ini memfokus kepada tadabbur, mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang kita semua tahu pada Al-Quran itu hudan, hidayah dan juga syifa, kesembuhan kepada umat. Baik, sekarang kita akan menyambung lagi perbincangan kita iaitu tentang sesuatu yang bukan daripada suratul Fatihah tetapi ada kaitan dengan seseorang yang membaca suratul Fatihah. Jangan ada saktah supaya dibezakan antara Al-Quran dan juga bukan Al-Quran. Takmin ini bukan sebahagian daripada ayat Al-Quran, tetapi sunat dibaca selesai daripada membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, dalam kitab-kitab hadis yang utama daripada sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah imam menyebut amin, maka hendaklah kamu juga menyebut amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikata ta'minal malaikati ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Apabila berbetulan aminnya makmum tadi dengan aminnya malaikat, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa orang yang mengaminkanlah malaikat tu, mereka tidak ada dosa.
Kemudian sama ada dapat fadilat diampunkan dosa ini, kata para ulama, ia bergantung kepada 4 perkara, ya. Iaitu pertama, imam amin. Sebab dalam hadis iza ammanal imam, imam kena amin. Amin lah, jangan imam pula tak baca, tak sebut amin. Yang kedua, makmum, fa'aminu, hendaklah kamu sebut amin. Makmum juga sebut amin. Dan yang ketiga, malaikat mengaminkan. Lebih lagi kalau kita sembahyang ikut imam, ya. Bila imam sudah selesai baca Fatihah waladhdallin dan imam nak amin tu, kita dengar imam dah amin tu, kita pun amin bersama dengan imam. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Jangan lokek, jangan kedekut untuk keluarkan suara untuk mengaminkan bacaan Fatihah imam. Atau amin doa kunut juga, jangan kita simpan suara, kita aminkan yang mana ada bacaan doa, atau kita sama-sama membaca yang tidak ada elemen doa, ataupun kita mendengar apa yang dibacakan oleh imam. Tapi kalau ada elemen doa, kita aminkan. Kalau amin ni bermaksud kita minta, ya Allah perkenankanlah doa, ya. Dan yang keempat yang dikatakan yang berkaitan dengan yang kedua, yang berkaitan dengan amin ini ialah suruhan daripada Nabi SAW apabila seseorang itu berdoa, fa idza da'a rajulu minna bidu'ain qala ikhtimhu bi amin. Apabila seseorang itu berdoa, maka hendaklah dia tutup dengan lafaz amin, kerana dia macam khatam, macam chop kepada doa. Jadi macam kalau kita boleh buat analogi, kalau surat tak ada chop kan tak diterima. Jadi dalam analogi yang sama, dibimbangi kalau doa itu tidak kita aminkan, maka tidak diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aujaba in khatama, kata Nabi SAW. Pasti dia akan dapat apa yang dia mohonkan tu kalau dia ada khatam, ada penutup, khatam. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi SAW, bi ayyi syai'in yakhtumu, nak tutup dengan apa? Jadi Nabi SAW menjawab, bi amin, fa innahu khatama bi amin faqad aujaba. Iaitu tutup dengan lafaz amin. Kalau dia tutup dengan lafaz amin, maka itu pasti dia akan dapat perkenan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna amin di sisi kebanyakan ahli ilmu adalah Allahumma stajib lana. Ya Allah, perkenankanlah bagi kami. Itu di sisi kebanyakan para ulama. Jadi ketika kita melafazkan amin tu, jangan sampai kita langsung tidak ada lintasan hati tentang maknanya. Bila kita lafazkan amin tu, kita menghayati bahawa kita sedang memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa yang didoakan, memperkenankan doa yang didoakan. Kemudian ada yang poin yang kelima itu kita tidak mahu sentuh kerana dia bercakap tentang lebih kepada dari segi bahasanya. Wa fi amin lughatan, katanya. Pada nak menyebut amin tu ada dua cara sebutnya. Ada yang panjang, ada itu kita tidak sampai nak membincangkan sampai ke situ, ya. Sebenarnya saya sebutkan tadi, kita lebih memfokuskan kepada tadabbur, bukan pure tafsir, bukan pure kelas tafsir, tapi lebih kepada tadabbur. Kemudian yang keenam daripada 8 poin yang berkaitan dengan amin ini adalah iaitu para ulama ada perbezaan pandangan sebenarnya ketika mana imam tu menyebut amin, adakah dia jahar, yakni dia sebutkan dengan nyaring, ataupun dia menyebutnya secara sir, maknanya hanya dengar ke telinga sendiri sahaja.
Adakah ketika imam tu baca Fatihah, kan di hujung tu dia akan lafaz amin, ya. Jadi adakah disunatkan imam itu lafaz dengan jahar, yakni dengan nyaring, amin, ataupun dia lafaz dengan sir, yakni dia hanya dengar pada diri dia sendiri saja, amin, amin. Misalnya, ya. Mana sebenarnya yang cara yang sebenar? Jadi ulama ada khilaf, ya, ada perbezaan pandangan, ya. Yang mana satu yang di cara untuk sebut untuk imam itu menyebut amin, ya, adakah secara jahar ataupun secara sir. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga guru beliau Imam Malik dalam satu riwayat berpandangan bahawa imam menjaharkan, mana imam pun amin dengan nyaring. Dan ada ulama-ulama dari Kufah, demikian juga ulama Kufah ni daripada Baghdad lah. Kufah ni satu daerah di Baghdad. Dan ada juga sebahagian daripada ulama-ulama Madinah sendiri yang berpandangan bahawa kalau imam itu tidak perlu dia menjaharkan. Bukan tak perlu amin, ya, dia amin juga, tapi dia amin secara sir saja, secara suara yang perlahan saja. Kemudian bahkan ada juga pandangan yang mungkin kita kata daripada sebahagian kecil ulama yang mengatakan imam tak perlu amin, kerana yang akan aminkan itu adalah makmum yang di belakang, ya. Kerana mereka berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yang mana antara lain Nabi SAW bersabda, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Bila imam dah sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah makmum, faqulu tu makna makmum, kamu semua tu sebutlah amin. Jadi surahan itu adalah untuk makmum, bagi yang mengatakan imam tidak perlu sebut amin. Tapi yang pendapat majoriti ulama, ya, imam sunat juga sebut amin. Cuma khilafnya amin itu secara nyaring ataupun secara perlahan. Mengikut pandangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, kita pun pernah sebut, ya, bahawa Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama yang hebat, ya, dalam mazhab Maliki. Jadi quite natural untuk Imam Qurtubi cenderung kepada pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kata beliau, pandangan yang tepat adalah pandangan yang pertama, iaitu imam sunat menyebut amin secara jahar, secara nyaring. Dan bukan mungkin seorang menyangkakan ini ta'assub ni, oleh kerana beliau ni mazhab Maliki, apa saja Imam Malik cakap, dia cakap itu pendapat yang betul. Tidak demikian, ya. Jadi para ulama ni yang sehebat Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia membina pandangan, mengatakan ini pandangan yang sahih, ini pandangan yang kurang kuat. Itu kerana menilai kepada dalil, ya. Iaitu dalil bahawa imam juga sunat menyebut amin dengan nyaring adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin yarfa'u biha sautahu. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud ini jelas, soreh, kepada poin dia, iaitu daripada Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi SAW apabila baginda membaca waladdallin, baginda akan menyebut amin yarfa'u biha sautahu. Baginda menyaringkan dengan sebutan tadi suara baginda. Jadi ini straight to the point, yang menyokong pandangan bahawa imam sunat menyebut amin dan sunat menyebutnya secara nyaring.
Jadi ini perbincangan tentang sama ada disebut amin ini secara nyaring atau secara perlahan. Jadi untuk kita senang ceritanya kita sebut secara nyaring lah. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i, itu pandangan dalam mazhab Malik juga ya. Jadi kita sebut secara nyaring, tapi tidaklah sampai kita tu nak mengkondem orang yang bertaklid kepada mazhab yang mengatakan disebut secara sir, ataupun bahkan yang bertaklid kepada mazhab yang mengatakan kalau imam tak sunat, menyebut amin ya. Jadi kita mengamalkan mazhab kita tanpa kita nak memperlekehkan ataupun mengganggu mazhab ataupun pegangan orang lain ya. Jadi kalau ada yang berpegang pada mazhab yang imam amin secara sir, atau bahkan kalau ada yang memang dia itu bermazhab dengan mazhab yang bahawa imam tidak sunat amin, itulah tak apalah, itu pegangan dia. Tapi untuk amalan kita jadi imam, kita sebut amin dan kita sebut amin itu secara nyaring ya. Baik. Seterusnya poin yang ketujuh, ulama-ulama murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau ulama-ulama ini mereka berpandangan bahawa memperlahankan sebutan amin itu lebih aula berbanding dengan menyaringkan. Maknanya bukanlah kata nyaring itu haram, tidak. Tapi kalau ada pilihan nak perlahankan amin atau nak nyaringkan amin, di sisi ulama-ulama yang menjadi murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, itu adalah aulanya, yang lebih eloknya adalah diperlahankan. Kenapa? Kerana ia adalah doa. Jadi amin ini satu bentuk doa, dan doa ni eloknya diperlahankan. Bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dalam suratul A'raf ayat 5, perintah daripada Allah Ta'ala, hendaklah kamu menyeru, berdoa kepada Tuhan kamu tadarru'an, dalam keadaan penuh merendahkan diri, khusyuk, wa khufyah, dalam suara yang perlahan. Jadi ini ya tempat ambilan dalil oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Dan berdasarkan juga dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menerangkan qad ujibat da'watukuma, itu ketika menerangkan firman Allah Ta'ala yang disebutkan di situ bahawa doa kamu berdua telah diperkenankan. Jadi diterangkan, ini doa kamu berdua ni siapa? Kamu berdua ni merujuk kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi apabila Allah berfirman qad ujibat da'watakuma, jadi yang berlaku sebenarnya bukan kedua-duanya berdoa. Yang berlaku sebenarnya Nabi Musa alaihissalam yang berdoa dan Nabi Harun alaihissalam mengaminkan. Tapi mengaminkan juga disebut oleh Al-Quran sebagai berdoa. Da'watukuma, qad ujibat da'watukuma, telah diperkenalkan doa kedua-dua kamu. Jadi kalau begitu, yang memang berdoa itu namanya doa, yang mengaminkan doa juga sebenarnya adalah doa. Jadi oleh kerana amin itu adalah satu bentuk doa, itu adalah digalakkan supaya dilakukan secara perlahan. Ini pandangan ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kita ambil pengajaran bahawa jangan kita merasa sempit dada dengan khilaf di kalangan ulama, kerana masing-masing ada hujah atau sudut pandangan. Habis itu dah macam ni dalil yang dipegang oleh ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa ulama lain kata sunatnya nyaring pula? Yang sepatutnya kena kata perlahan lah. Kan dalil itu dah jelas. Jadi para ulama lain tahu tentang ayat Al-Quran ini. Cuma mereka melihat bahawa yang dikatakan ikhfa'ud doa, memperlahankan sebutan doa itu menjadi lebih afdal, lebih baik
apabila ada elemen kemungkinan bila nyaring itu akan jadi riak. Kerana riak ni satu penyakit hati. Riak ni satu perkara yang mazmumah, yang terkeji. Kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah tapi kerana makhluk. Mungkin kerana nak dapatkan pujian daripada makhluk, sanjungan daripada makhluk. Itu adalah riak. Jadi kalau diaminkan dengan nyaring sehingga dibimbangi bahawa nyaringnya amin itu akan membawa kepada riak, bukan kerana Allah tapi kerana nak dipuji oleh manusia dan sebagainya, maka itu yang lebih afdalnya kita amin secara perlahan. Tapi kalau tidak ada elemen riak, memang untuk kita sama-sama menzahirkan lafaz amin, memohon perkenan doa, itu tidak termasuk dalam yang kita katakan afdal diperlahankan. Diperlahankan tu kalau ada kemungkinan akan menjadi riak. Adapun yang berkaitan dengan solat jamaah, maka itu kan dia lebih kepada menzahirkan ataupun mengisytiharkan solat yang disuruh kita solat sendiri. Itu kan solat sunat. Adapun solat berjamaah itu kan masyhur, orang siapa pergi, siapa yang solat, siapa yang jadi imam, siapa yang duduk belakang imam, itu kan dia memang disedia maklum. Jadi tidak ada isu riak atau tidak riak. Memang nature solat jamaah itu memang di khalayak ramai. Memang sesuatu yang dizahirkan. Dan menzahirkan kebenaran ini digalakkan. Disuruh kita itu menzahirkan. Kadang seorang tak faham semua benda dia nak sembunyikan. Ya. Ada benda-benda yang elok disembunyikan, benda-benda sunat biasanya elok kita sembunyikan. Tapi benda-benda wajib dia lebih, secara umumnya lebih disuruh buat secara terang-terangan. Misalnya solat fardu disuruh kita jamaah. Solat sunat jadi elok kita sembahyang di rumah saja, orang tak tahu. Sama juga sedekah wajib iaitu zakat. Elok orang tahu kita bayar zakat supaya kita tidak timbul fitnah bahawa orang ni kaya tapi tak bayar zakat. Tapi kalau sedekah sunat itu kan dalam bahasanya kalau tangan kanan yang menghulurkan, tangan kiri juga tidak tahu. Jadi sama juga macam kita misalnya menjawab salam kan. Bagi salam ya sunat tapi menjawab salam tu wajib. Jadi jangan kita perlahankan sehingga orang sangkakan kita tak menunaikan kewajipan menjawab salam. Kalau macam tu jenuhlah ya. Assalamualaikum, diam je. Tak jawab ke saya bagi salam? Jawab, saya jawab perlahan. Nah, kenapa jawab perlahan? Takut riak pula. Tak timbul isu macam itu ya. Jadi ulama-ulama yang mengatakan lebih afdal dijaharkan itu, mereka melihat bahawa afdalnya sir itu hanya dalam keadaan yang ada elemen boleh dimasuki perasaan riak. Tapi ada pun solat jemaah itu memang dilakukan di khalayak, maka tidak timbul isu riak. Ini pandangan mereka. Kerana imam pun baca Fatihah nyaring dan amin itu kan di hujung Fatihah. Jadi tak sesuai ya. Bacaannya itu nyaring tapi yang disambungkan dengan bacaan itu iaitu di hujung itu diaminkan, tiba-tiba sir pula ya. Kemudian poin yang ke-8, maknanya yang terakhir dalam pembincangan tafsir Al-Qurtubi ini adalah perkataan amin itu sendiri tidak ada dikurniakan kepada umat manusia kecuali kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam Nawadirul Usul. Kata beliau, dia riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha a'ta ummati salasan lam tu'ta ahadan qabluhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada umat aku 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada satu orang pun sebelum daripada mereka. Jadi umat Nabi SAW ini dikurniakan 3 perkara, yang 3 perkara ini
kepada umat sebelumnya tidak dikurniakan. Apa dia? Iaitu assalam, lafaz salam, wa huwa tahiyyatu ahli jannah. Jadi sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW to greet people dengan mengatakan assalam ataupun assalamualaikum itu tidak ada. Sedangkan assalamualaikum ini adalah ucapan yang diucapkan oleh ahli syurga. Tapi umat Islam di dunia lagi sudah mengucapkan sesama mereka assalamualaikum. Kemudian wa sufuful malaikati, barisan-barisan para malaikat yang menyertai umat Islam sama ada dalam peperangan ataupun di dalam ibadah solat jemaah mereka ataupun di dalam majlis-majlis ilmu mereka, ini dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah lafaz amin. Jadi lafaz amin ini istimewa dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pun sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma kana min Musa wa Harun, iaitu yang diucapkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi berkata para ulama, iaitu Abu Abdullah, iaitu makna daripada katakan amin itu adalah Nabi Musa alaihissalam mendoakan kehancuran buat Fir'aun, lalu diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Jadi diperkenankan qad ujibat da'watukuma, telah diperkenankan doa kedua-dua kamu. Kemudian dalam satu pandangan dikatakan bahawa tidak, bahkan amin ini khas untuk umat ini saja, umat Nabi Muhammad SAW saja, berdasarkan yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidaklah orang Yahudi itu merasa dengki, jealous, hasad terhadap sesuatu yang mereka hasad kepada kamu, berbanding dengan dengkinya mereka dengan ucapan salam, assalamualaikum, dan juga dengkinya mereka dengan lafaz amin. Kerana itu tidak dikurniakan kepada mereka, tapi dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni eloklah ini benda yang berharga yang orang lain jealous untuk kita itu mengambil cakna lah, mengambil perhatian dengan ucapan yang mahal ini atau ucapan amin. Memang kita perhati dalam masyarakat kita ni kadang seolah-olahnya agak berkira untuk menyebut amin apabila sesuatu doa itu didoakan. Bahkan ada yang sampai mengatakan bid'ah dalam doa ramai-ramai. Timbul isu itu. Itu diamalkan oleh para nabi. Bahkan ada anjuran umum bahawa apabila sesuatu kumpulan itu berkumpul, sebahagian membaca doa dan sebahagian mengaminkan, melainkan Allah memperkenankan doa mereka itu. Berkata para ulama, kenapa orang Yahudi merasa jealous, dengki dengan lafaz amin ini, kerana orang-orang ini, mereka pertamanya dengki kerana di awal Fatihah tu sudah ada kita itu memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita itu tunduk, patuh dan memuliakan Allah Taala. Kemudian kita berdoa untuk diri kita dapat hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada pula doa yang menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita minta hidayah, ghairil maghdubi 'alaihim. Tak mahu jalan orang yang dimurkai, itu orang Yahudi. Jadi setelah kita berdoa begitu dan kita sebut amin, itu memang sangat benda yang menimbulkan rasa hasad dengki dalam hati mereka. Baik, ini kesimpulan
perbincangan 8 poin tentang lafaz amin yang walaupun bukan sebahagian daripada ayat suci Al-Quran, bukan sebahagian daripada suratul Fatihah, tetapi itu adalah sesuatu yang disebut selepas membaca Fatihah, lalu kita itu mengambil tahu tentang apa yang sepatutnya. Jadi selesai kita bab yang ketiga tentang suratul Fatihah ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita mungkin berhenti sedikit awal pada pagi ni. Sepatutnya kuliah kita ini lebih kurang 1 jam, maknanya 9.30 sampai 10.30. Tapi ada urusan lain yang perlu saya selesaikan, dan sedang elok pula kita dah selesai bab yang ketiga. Next insya-Allah kita akan pergi pada al-babur rabi' fima tadammanathu al-Fatihatu minal ma'ani wal qiraati wal i'rabi wa fadlil hamidin wa fihi sittun wa salasuna mas'alatan. Bab yang keempat pada menceritakan apa yang terkandung dalam suratul Fatihah. Dia dah mula memfokus kepada isi kandungan Al-Fatihah. Amin. Jadi sekarang ni nak pergi pada isi kandungan Al-Fatihah itu dari segi makna. Qiraat mungkin kita tak fokus sangat. I'rab setakat yang perlu, lebih kepada makna lah. Dan juga kelebihan hamidin, orang-orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Dan pada perbincangan bab keempat ini ada 36 persoalan. 36 persoalan yang akan dibincangkan. Tak tahulah bila kita akan selesai dengan suratul Fatihah ini, tak masalah. Tujuan utama kita bukan untuk berlomba menyelesaikan surah dengan cepat, tetapi tujuan kita adalah supaya kita itu dapat mengambil manfaat, pengajaran, kebaikan daripada firman Allah Ta'ala, daripada wahyu Allah Ta'ala, daripada Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzat ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.